Assalamualaikum, nama saya Faizarah binti Abdul Fattah dan nombor matrik A19A0129 dan saya akan menerangkan pengenalan dan punca tahap obesiti di Malaysia. Jadi, Malaysia adalah negara tergemuk di Asia kerana 33 rakyatnya berlebihan berat badan dan 18% mengalami obesiti. Datuk Seri Zulkifli Ahmad yang merupakan Menteri Kesihatan pada waktu itu mengumumkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai bilangan penduduk obesiti paling tinggi di Asia sejak tahun 2015. Beliau berkata, statistik itu amat membimbangkan kerana obesiti antara faktor utama bagi sebilangan besar penyakit kronik. Menurut Datuk Zulkifli, statistik Kajian Kesihatan dan Morbiditi NHMS pada tahun 2015 menunjukkan Malaysia telah menjadi sebuah negara obes kerana seseorang dalam 2 orang dewasa mempunyai berat badan yang berlebihan. Punca utama masalah obesiti ini adalah disebabkan oleh cara hidup yang tidak sihat kerana pemakanan, pengambilan makanan yang berlemak tinggi dan terlalu manis boleh membawa kepada masalah kegemukan. Cara memasak seperti menggoreng juga menjadi penyumbang kepada pengumpulan lemak kerana badan tidak dapat sumber zat yang bagus dan baik dan menyebabkan individu itu mendapat penyakit selain obesiti iaitu kencing manis ataupun darah tinggi. Selain itu, sikap malas dan tidak suka bersenam juga menjadi punca berlakunya masalah obesiti. Apabila kita terlalu memanjakan tubuh dengan cara tidak melakukan sebarang pergerakan senaman, lemak akan terus terkumpul dalam badan kita. Hal ini kerana mereka lebih reka dengan hiburan daripada kaca televisyen, gadget dan lebih selesa untuk tidur sahaja, malah sikap mereka sendiri yang malas untuk bersukan ataupun bersenam. Jadi jelaslah bahawa individu yang kurang bersukan dan beriadah ini telah menyumbang kepada masalah obesiti yang melanda Malaysia pada alaf baharu ini. Baiklah, saya Siti Runadia binti M. Suhaimi bernombor matriks A19A1132 akan bercakap tentang langkah mengatasi dan mengawal masalah obesiti di Malaysia. Langkah yang pertama ialah mengamalkan pengambilan makanan yang sihat. Kita boleh mempraktikkan pengambilan makanan suku-suku separuh. Secara asasnya, kita akan bahagikan pinggan kita kepada 3 bahagian. Suku pinggan yang pertama dengan sumber karbohidrat seperti nasi, mi, roti ataupun bijirin. Suku pinggan yang kedua dengan sumber protein dan lemak seperti ikan, ayam, daging ataupun kacang. Dan separuh pinggan lagi ialah dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Pastikan anda mengambil hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap kali anda makan. Memperbanyakkan pengambilan sayuran dan buah-buahan juga boleh mengurangkan risiko mendapat obesiti. Tukarkan pengambilan makanan bergoreng kepada makanan yang dibakar dan kurangkan pengambilan gula dalam minuman dan makanan seharian. Ambil kira pengambilan kalori setiap hari untuk mengekalkan zat dan gizi yang diperlukan untuk badan dalam seharian. Kawal pengambilan kalori seharian. Bagi lelaki dewasa, jumlah pengambilan kalori harian adalah antara 2,000 hingga 3,000 kalori sahaja. Manakala bagi wanita dewasa, anda disarankan untuk mengambil kalori harian antara 1,600 hingga 2,400 kalori sahaja. Pengawalan terhadap jumlah kalori harian ini boleh membantu mengurangkan risiko mendapat obesiti. Sekiranya amalan pengambilan makanan yang sihat dapat diamalkan, serat dan khasiat yang diserap ke dalam badan dapat menguatkan lagi sistem imunisasi di dalam badan. Risiko bagi setiap individu yang mengamalkan pengambilan makanan yang sihat untuk jatuh sakit akan menjadi sangat rendah berbanding dengan individu yang tidak mengamalkan pengambilan makanan yang sihat. Langkah yang kedua adalah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Anda dinasihatkan untuk pantau berat badan anda secara berkala. Anda mungkin perlu melihat berat badan anda setiap minggu untuk memastikan sebarang perubahan. Jika berat badan anda berkurang, maka ia satu tanda yang baik. Namun jika berat badan anda semakin bertambah, maka anda tahu apa yang perlu anda lakukan seperti mengamalkan gaya hidup yang aktif.
Anda perlu mengelakkan gaya hidup yang tidak aktif seperti kerap tidur, menonton televisyen atau hanya duduk di rumah sahaja. Amalkan gaya hidup yang sihat dengan melakukan senaman, melakukan aktiviti fizikal atau banyakkan berjalan kaki. Gaya hidup aktif bukan hanya membantu membakar kalori dalam tubuh tetapi juga mengurangkan risiko mendapat penyakit kronik seperti penyakit jantung. Walaupun saranan yang berbeza untuk setiap peringkat umur, namun prinsip ini adalah sama. Pencegahan obesiti perlu dipupuk sejak kecil lagi kerana sekiranya anak anda membesar, mereka berkemungkinan meneruskan gaya hidup yang diamalkan sejak kecil. Kebarangkalian menjadi obes dalam kalangan kanak-kanak berumur 4 tahun adalah 20% dan meningkat ke 80% dalam kalangan remaja sekiranya amalan gaya hidup yang sihat tidak dipraktikkan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabila binti Zuraini, nominatif saya A19A0600. Saya ingin membincangkan bahagian sumber yang digunakan untuk mendapat ilmu bagi mengenal pasti punca dan penyelesaian obesiti di Malaysia. Sumber ilmu ini didapati dalam subtopik falsafah dalam tajuk epistemologi. Epistemologi ialah berasal daripada perkataan Yunani. Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dari segi bahasa pula, epistemologi bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi juga merupakan satu cabang falsafah dan ia perhati tentang beberapa isu klasik, iaitu apa itu ilmu, apakah sifat-sifat utama konsep ilmu menurut rasionalisme, empirisme dan intuitionisme. Seterusnya, sumber ilmu yang didapati bagi mengenal pasti punca dan penyelesaian isu obesiti di Malaysia ialah panca indera. Ianya kerana panca indera digunakan untuk berhubung dengan dunia fizik dan lingkungan di sekitar kita. Panca indera mempunyai 5 asas manusia, iaitu bau, rasa, penglihatan dan sentuhan. Jadi kami menggunakan penglihatan untuk mengenal pasti punca dan langkah penyelesaian isu obesiti tersebut. Selanjutnya, sumber ilmu bagi panca indera terdapat satu kaedah yang dikenali sebagai kaedah empirikal spesifik. Kaedah ini membantu untuk memahami sesuatu fenomena alam dan menyelesaikan masalah dalam sains. Selanjutnya, sumber ilmu bagi panca indera terdapat satu kaedah yang dikenali sebagai kaedah empirical scientific. Kaedah ini membantu untuk memahami sesuatu fenomena alam dan menyelesaikan masalah dalam sains. Bagi mengenal pasti punca dan penyelesaian isu obesiti Malaysia, kaedah ini menggunakan langkah-langkah berikut: seperti mengenal pasti masalah, membuat hipotesis, merancang eksperimen, menjalankan eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis dan... Assalamualaikum, nama saya Zulalina binti Zakaria dan matrik nombor saya ialah A19A1002. Saya akan menyambung tentang sumber ilmu yang seterusnya. Sumber ilmu yang seterusnya ialah akal. Akal merupakan sumber ilmu yang diperoleh daripada sumber panca indera. Ilmu-ilmu dari sumber akal ini dapat mengetahui baik atau buruk sesuatu perbuatan itu dengan secara umum. Sebagai contoh, kita sudah sedia maklum bahawa pemakanan yang tidak seimbang dan tidak sihat serta pengamalan gaya hidup yang tidak sihat dapat merisikokan diri kita kepada penyakit obesiti. Penyakit obesiti di Malaysia ini mempunyai bilangan pesakit yang ramai, tidak kira golongan muda ataupun tua. Penyakit obesiti ini yang dihadapi oleh golongan muda juga akan menyumbang kepada penyakit yang lain seperti penyakit jantung, kencing manis, kegagalan buah pinggang dan sebagainya. Sumber ilmu akal ini juga dapat dikaitkan dengan aliran rasionalisme di mana ia merupakan sumber ilmu yang diyakini kebenaran dan kesahihannya. Sumber ilmu yang seterusnya ialah penyelidikan berdasarkan sains sosial ataupun kemanusiaan.
Penyelidikan cara ini dapat dikaitkan dengan aliran ataupun mazhab intuisionism. Intuisionism merupakan aliran yang mengiktiraf ilham sebagai sumber ilmu yang benar ataupun sahih. Terdapat dua cara untuk memperolehi pengetahuan, iaitu melalui akal dan panca indera. Akal dan panca indera ini akan melibatkan medan ilmu sains dan seterusnya melalui ilham. Ilham ini melibatkan medan metafizik. Sumber ilmu akal dan panca indera ini amatlah berkait rapat dengan sumber ilmu penyelidikan ini kerana sains memerlukan logik akal dan panca indera untuk mengumpul, mendapatkan analisis, pengumpulan data, pemerhatian dan sebagainya untuk mendapatkan keputusan yang sahih dan tepat untuk sebagai keputusan yang akhir. Sekian saja dari saya. Yang penting amalkan pemakanan yang sihat dan amalkan gaya hidup yang sihat. Okey, seterusnya adalah menilai kebolehpercayaan sumber-sumber tersebut, iaitu sumber ilmu yang kita secara umumnya berfokus kepada panca indera, iaitu penglihatan, di mana seseorang itu dapat menilai sesuatu objek itu sama ada besar atau kecil. Begitu juga kita dapat menilai seseorang itu apabila seseorang itu obesiti dan mempunyai penyakit di mana kita dapat petanda-petandanya. Okey, dari sudut akal pula, kita dapat berfikir di mana obesiti atau kegendutan merupakan satu penyakit akibat tabiat pemakanan makanan yang berkalori tinggi secara berlebihan. So, antara keburukannya kita dapat fikir secara akal di mana seseorang itu tidak mengamalkan gaya hidup sihat dan pemakanan yang seimbang. Jadinya kita sebagai manusia patut mengambil pengajaran dan elakkan pemakanan yang kurang sihat ataupun tidak seimbang dan mengamalkan gaya hidup sihat untuk mengelakkan berlakunya penyakit obesitas. Nama saya Elana Fatimullah binti Amran. Nombor matriks A19A059. Pada edisi ini saya ingin bercakap tentang kaedah pemodelan ilmu yang digunakan. Kaedah pemodelan ilmu yang digunakan yang telah kami pilih bagi isu yang telah kami kaji iaitu berdasarkan sumber ilmu. Berdasarkan sumber ilmu mempunyai tiga, iaitu akal, panca indera dan wahyu. Bagi isu yang telah kami kaji, kami mulai daripada segi akal. Daripada segi akal mempunyai dua jenis, iaitu induktif dan deduktif. Induktif pula mempunyai dua jenis juga, iaitu induktif sempurna dan tak sempurna. Contoh, bagi penyakit obesiti ini berlaku kerana tidak mengamalkan makanan yang seimbang. Jadi, semua yang tidak mengamalkan makanan yang seimbang akan mendapat penyakit obesiti. Kesimpulan bagi induktif tak sempurna bersifat bukan tamat. Bagi deduktif pula, contoh premis 1, jika P kemudian Q. Contoh yang telah diberi, jika kamu mengamalkan gaya hidup sihat, pasti kamu tidak akan mendapat penyakit obesiti. P ialah mengamalkan gaya hidup sihat. Q ialah tidak akan mendapat penyakit obesiti. Bagi premis 2 pula, bukan Q, kamu akan mendapat penyakit obesiti. Maka, mendapat penyakit obesiti adalah Q. Bagi natijah pula, maka bukan P. Sebagai contoh, maka kamu tidak mengamalkan gaya hidup sihat. P ialah kamu tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Apabila struktur dan susunan premis bagi suatu pengujian adalah sah, maka automatik natijah akan menjadi sah. Okey, terima kasih setakat ini sahaja kedatangan saya pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syami Izni bin Azman. Nombor matriks saya adalah A19A0376. Baiklah, seterusnya untuk soalan yang terakhir, iaitu soalan yang keempat berkenaan dengan justifikasi dan rasional terhadap pemilihan sumber. Baiklah, sumber yang kami pilihkan adalah akal. Akal adalah pemberian yang dikurniakan oleh Tuhan sejak kita lahir lagi. Sejak adanya kita, akal itu telah diberikan kepada kita. Dan akal itu digunakan untuk kita mengkaji setiap satu persoalan yang wujud dalam fikiran dan persoalan yang ada dalam diri.
Baiklah, untuk menjawab segala isu berkenaan dengan obesiti, akal adalah salah satu sumber yang utama digunakan dalam menghujah sesuatu perkara. Setiap kajian yang dilakukan oleh pakar-pakar sains dan pakar kesihatan akan menggunakan bahan-bahan sumber-sumber lain seperti pemerhatian sistem analitik daripada pengiraan dan pemerhatian mereka. Tetapi paling untuk menghubungkan setiap satu informasi atau maklumat yang mereka perolehi, mereka akan menggunakan akal untuk memahami apa yang tengah berlaku dan apa yang sedang mereka hadapi. Oleh itu, akal merupakan satu perkara yang sangat utama kepada setiap penghujahan yang berlaku.